بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم والدلالة على الهدى ابتغاء مرضاته وثوابه وقربه سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. InsyaAllah pada hari ini kita menyambung kembali kuliah mudzakarah kitab At-Taqdirat As-Sadidah karangan Al-Habib Hasan Al-Kaf hafizahullahu ta'ala. Jadi kita masuk pada tajuk baru yang merupakan 3 tajuk terakhir, iaitu tajuk susuan, bab susuan. Ar-Rada', ta'rifur Rada'. Ta'rif bagi Ar-Rada' iaitu susuan ialah lughatan wa syar'an. Ada ta'rif, makna pengertian pada sudut bahasa. Kemudian ada pengertian pada sudut syarak. Pengertian pada sudut bahasa ialah ismul limassi as-sadi wa syurbi labanih. Ar-Rada' pada sudut bahasa ialah satu nama bagi perbuatan menghisap susu daripada dada wanita dan juga meminum susu tersebut. Jadi makna pada sudut bahasa terdiri daripada 2 perkara. Yang pertama ialah menghisap dada wanita. Yang kedua, minum susu. Dengan makna kalau hanya ada satu perkara, contohnya ada menghisap dada, tak? Tapi tidak meminum susu. Maknanya budak kecil tu contohnya hisap dada mak dia, tak? Tapi dia tak minum susu tu. Itu tidak dipanggil sebagai rada' pada sudut bahasa. Ataupun sebaliknya, budak tu minum susu mak dia yang telah disediakan dalam botol susu. Maknanya bukan minum daripada dada, bukan hisap daripada dada mak dia. Tak, tapi minum susu. Susu dah tersedia dalam bekas, dalam cawan ataupun dalam botol susu. Itu juga tidak dipanggil sebagai susuan dalam sudut bahasa. Jadi makna rada' pada sudut bahasa lebih khusus. Sebab qaidnya lebih banyak. Mesti ada 2 perkara. Pertama, perbuatan menghisap susu daripada dada wanita. Yang kedua, mesti susu tu diminum sampai ke perut. Itu. Gugur salah satu perkara tersebut tidak dinamakan sebagai rada'. Okey, selesai. Wa syar'an, makna rada', makna susuan pada sudut syarak pula ialah ismun li husuli laban imra'atin au ma hasala minhu ay min al-laban fi jawfi tiflin ala wajhi al-makhsus, ala wajhi al-makhsus. Apa dia? Makna pada sudut syarak ialah rada' bermakna ismun, satu nama bagi husuli labanin, bagi terhasilnya susu wanita ataupun apa-apa yang terhasil daripada susu wanita ke dalam perut budak kecil mengikut syarat-syarat, cara-cara tertentu. Itu makna rada' pada sudut syarak. Syarhut ta'rif, syarah bagi ta'rif rada' pada sudut syarak. Ismun li husuli laban imra'ah. Ar-rada' susuan bermakna terhasilnya susu wanita. Bila kita sebut wanita, maka terkeluar daripadanya susu lelaki. Kalau budak kecil minum susu lelaki, kalau lelaki tu ada susu lah, tak, maka tidak dipanggil sebagai. Sini adik. Adik. Adik.
Sini. Sini. Biar. Sini adik. Bagi susu dalam bilik. Ambil. Ambil. Okey. Kharaja bi idza kana labanu rajulin. Jadi terkeluar daripada labanu mura'atin ilah laban rajul. Ada kata seorang lelaki ada susu. Tak. Kemudian budak kecil yang umurnya kurang 2 tahun minum daripada dada lelaki tersebut. Ketika itu tidak berlakunya at-tahrim. Tidak dikatakan lelaki tersebut ayuh susuan bagi budak kecil tersebut. Tidak. Terkeluar daripada laban umra'atin juga ialah laban bagi binatang. Contoh ada budak kecil minum daripada susu lembu. Adakah lembu tersebut dianggap sebagai ayuh susuan ataupun ibu susuan kepada budak kecil tersebut? Jawapannya tidak. Jawapannya tidak. Jadi mesti susu yang diminum mestilah susu wanita. Susu wanita. Sama ada darah ataupun tidak. Tidak menjadi masalah. Okay, ismun li husuli laban imra'ah. Satu nama ar-radha' ialah satu nama bagi terhasilnya susu wanita ataupun apa-apa yang terhasil daripada susu. Contohnya ka'anjamu dal labanu asara jubnan wa akalahu as-sabi fayasiru hukmuhu kal ma'i. Contohnya susu wanita tersebut dibekukan sehingga menjadi keju, sehingga menjadi makanan-makanan tertentulah, yang penting asalnya susu. Kemudian bila dah dibekukan tu dimakan oleh budak kecil, maka hukumnya walaupun dia tu beku, hukumnya seperti susu yang mengalir juga. Maknanya ia menyebabkan at-tahrim. Bila dimakan oleh budak kecil 5 kali makan contohnya, tak, maka ibunya akan menjadi ibu susuan, dia sendiri akan jadi anak susuan. Jadi tak semestinya makan ataupun minum susu yang mengalir. Tidak. Susu tu walaupun dibekukan jadi menjadi keju dan sebagainya juga menyebabkan juga menyebabkan at-tahrim. Okey. Kesempurnaan ta'arif. Ismun li husuli laban imra'atin aw ma hasala minhu fi jawfi tiflin. Susu itu pula mesti masuk ke dalam perut budak kecil. Ay la budda an yasila ila al-jawf. Susu itu mesti masuk ke dalam jawf. Jawf di sini maknanya al-ma'idah, iaitu perut, ataupun au dimaghihi, ataupun otak. Di bawah disebut li'anna al-murada bil jawf ma yuhilu al-ghidha' aw ad-dawa'a walau bi is'atin bi an yusabba al-labanu fi anfihi fayasilu ila dimaghihi bi khilafihi bi huknatin bi an yusabba al-labanu fi duburihi fayasilu ila ma'idatihi aw taqtirin fi qubulin aw udhunin li'adami at-taghadhi bidhalik fala athara lima 'ada ad-dimagha wal ma'idata wa in wasala ila had al-batin al-mufattir lis-sha'im. Okey. Jadi kita sebut tadi mesti susu yang diminum oleh budak kecil itu masuk dalam dia punya perut ataupun otak dia. Kenapa kita ambil iktibar dengan dua perkara tersebut? Otak dan juga perut, usus. Kerana perut dan juga otak dia ada kekuatan untuk mengubah zat, vitamin, ubat kepada perkara yang lain. Maknanya yang masuk tu ubat tu diubah oleh apa? Oleh otak dan juga perut. Saya tanya isteri saya tadi, memang di otak kita ni ada satu kemampuan yang boleh mengubah ubat. Jadi kalau masuk ubat, dia akan mengubah ubat tu kepada satu perkara yang lain, dan disebarkan kepada bahagian-bahagian lain lah. Kalau perut jelaslah, kita makan makanan tu berubah kepada zat vitamin. Kalau kita makan, kalau budak kecil makan susu tu diubah juga kepada vitamin ataupun perkara-perkara yang diperlukan kepada badan, oleh badan, begitu. Okey. Jadi masuk ke dalam jauh maksudnya masuk ke dalam perut ataupun dimag, otak.
Walaupun dengan cara is'ad. Is'ad ni maksud dia apa? Maksudnya ialah susu dimasukkan ke dalam hidung budak. Kita paksa ambil susu tu masuk dalam hidung. Hidung tu budak tu sedut masuk sampai ke otak. Tak? Itu juga menyebabkan tahrim. Itu juga menyebabkan at-tahrim. Apa dia tahrim? Menyebabkan anak menjadi ibu susuan, anak menjadi anak susuan, perempuan pula menjadi ibu susuan. Okey. Berbeza kalau dengan huknah. Huknah maksud dia apa? Susu diambil menggunakan pisyagari, tak, kemudian ditekan masuk ikut punggung budak kecil. Tak, adakah menyebabkan perempuan menjadi ibu susuan, anak menjadi anak susuan? Tidak. Walaupun sampai ke perut, tidak menyebabkan at-tahrim. Bila saya sebut tidak menyebabkan at-tahrim, maknanya tidak menyebabkan mak jadi ibu susuan, anak menjadi anak susuan. Tidak menyebabkan perkara tersebut. Au taqtirin fi qubul, ataupun juga tidak menyebabkan at-tahrim bila kita ambil susu, kita letak bahagian depan kemaluan budak. Letak kan lubang, kemaluan lelaki kan ada lubang tak? Kita ambil, kita titikkan sikit, akhir sekali susu tu masuk dalam saluran air kencing. Tak? Ketika itu juga tidak menyebabkan anak itu menjadi anak susuan, tidak menyebabkan at-tahrim. Ataupun masuk ikut telinga. Ambil budak kecil tu sembuh susu dalam telinga budak kecil tu, juga tidak menyebabkan at-tahrim. Okey. Kalau masuk susu ke dalam batin, cumanya bukan otak dan juga bukan perut, juga tidak menyebabkan at-tahrim. Juga tidak menyebabkan at-tahrim. Jadi kita faham. Maksud fi jawfi tiflin, maksud jawf dalam ta'arif ar-rada' ialah al-ma'idah, iaitu perut, dan juga dimag, otak. Wa in taqayahu fayathbutu at-tahrimu wa la yakfi an yakuna fi famih. Sekalipun dia muntahkan balik. Jadi dia dah minum susu tu, dia muntahkan balik. Juga menyebabkan at-tahrim, juga menyebabkan at-tahrim. Sebab apa? Dah pernah masuk dalam perut walaupun dikeluarkan balik. Okey, dan tidak memadai kalau sekadar ada di mulut. Budak kecil tu isap susu mak dia, lepas tu dekat mulut saja, tak masuk ke dalam perut. Ketika itu juga tidak menyebabkan tahrim. Maksud saya, budak kecil tu minum susu seorang wanita yang bukan mak dia. Tak. Cuma ketika proses minum itu tidak sempurna, maknanya hanya bermain di mulut susu, kemudian dibuang balik. Susu tu tidak masuk ke dalam perut. Ketika itu tidak menyebabkan at-tahrim. Ala wajhin makhsus. Ala wajhin makhsus maknanya dengan syarat-syarat tertentu yang kita akan bincangkan sebentar nanti. Jadi, jadinya makna rada' pada sudut syarak ialah satu proses masuknya susu wanita ataupun apa-apa yang dibuat daripada susu wanita seperti keju ke dalam perut baby dan juga ke dalam otak baby dengan syarat-syarat tertentu yang kita akan bincang. Okey. Al-aslu fihi qawluhu ta'ala fa in arda'na lakum fa'atuhunna ujurahun. Dalil kepada ar-rada' ialah fa in arda'na lakum fa'atuhunna ujurahun. Bila mana mereka wanita-wanita menyusukan anak kamu, maka kamu bagilah mereka ujur, iaitu upah. Itu tafsirnya secara terperinci, boleh rujuk tafsirlah. Wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhawatukum min ar-rada'ah. Ini surah An-Nisa membincangkan, membilang. Allah Ta'ala membilang, mengira wanita-wanita yang merupakan mahram kepada kita. Antaranya ialah wa ummahatukum allati, dan emak-emak kamu yang menyusukan kamu, dan juga saudara-saudara perempuan kamu daripada susuan. Maknanya adik-beradik susuan. Itu dianggap sebagai apa dia? Sebagai wanita yang mahram dengan seseorang. Dianggap sebagai wanita yang mahram dengan seseorang. Dia akan datanglah perincian itu. Kita baca laju juga yang kat sini. Wa fil hadithi yahrumu min ar-rada' ma yahrumu bin nasab.
Dalam sebuah hadis Nabi sebut mengharamkan daripada radha' individu-individu yang diharamkan dengan nasab. Maknanya mak kita mahram kita. Tak. Adik perempuan kita mahram kita. Adik kakak perempuan kita, kakak kita mahram kita. Mak saudara kita mahram kita. Jadi kalau kita menyusu dengan seorang, tak, maka orang yang kita menyusu kalau seseorang budak menyusu dengan seorang perempuan, maka perempuan tu jadi ibu susuan dia. Tak. Lepas tu anak dia jadi adik-beradik susuan dia. Lepas tu adik-beradik bagi perempuan tu jadi mak saudara bagi mak saudara perempuan. Mak saudara susuan bagi budak kecil tersebut. Dia akan datanglah nanti kita akan bincang. Wa khabar la radha'a illa ma kana dunal haulain. Itu dalil kepada bersyariatan radha', iaitu tidak ada susuan yang mengharamkan kecuali kalau budak yang menyusu itu kurang daripada 2 tahun. Fahimtum? Faham tak? Maaf ustaz, anak susu boleh dapat pusaka tak? Tak boleh, tak boleh. Anak susuan tidak boleh mendapat pusaka. Dia yang betul-betul bukan dengan syara radha', memang betul-betul mahram kita, yang asli mahram kita, yang tu sahaja yang layak dapat pusaka lah kalau cukup syarat. Adapun anak susuan tidak boleh dapat pusaka. Maknanya kalau anak susuan mati, mak susuan tak dapat pusaka. Mak susuan mati, anak susuan tidak dapat pusaka. Kalau nak bagi hadiah masa hidup. Dia sayang ke anak susuan dia tu. Dia bagi hadiah masa hidup, bagi 2-3 juta, tak ada masalah. Hak dia. Tu. Arkanur radha', rukun radha' ada 3. Okey. Yang pertama murdi', mesti ada orang yang menyusukan. Siapa? Wahya imra'atun fala hurmata bi syurubi labanir rajuli wal bahimati wal jinniyati. Murdi' kat sini seorang wanita. Maka tidak ada pengharaman dengan meminum susu lelaki. Macam kita terang tadilah. Boleh tak? Zaid ada susu. Ada budak kecil yang umur kurang daripada 2 tahun menyusu dengan Zaid. Cukup 5 kali susuan. Adakah Zaid menjadi ayah susuan kepada budak kecil tersebut? Tidak, sama sekali. Boleh. Okey. Wal bahimati, juga susu binatang tidak menyebabkan at-tahrim. Maknanya kalau budak kecil menyusu binatang tersebut tidak dipanggil sebagai ibu susuan kepada budak kecil tersebut. Wal jinniyah, kalau seorang budak menyusu dengan jin betina, dengan jin, adakah dianggap sebagai jin itu ibu susuan? Menjadi khilaf yang kita akan sebut sebentar lagi. Okey. Jadi kat sini dia sebut tidak menjadi ibu susuan binaan ala adami sihhati munakahatina lil jin. Wa huwa qawlu Ibni Hajarin li khilafan liramli. Pertama kita sebut, boleh tak kita berkahwin dengan jin? Sah ataupun tidak? Imam Ibnu Hajar sebut tidak sah. Kalau kita kahwin dengan jin, manusia kahwin dengan jin tidak sah. Jadi kalau kita ikut pandangan Imam Ibnu Hajar, maka kalau seorang budak kecil menyusu dengan seorang jin, seekor jin, maka tidak menyebabkan tahrim. Makna jin itu tidak menjadi ibu susuan kepada budak tersebut. Kalau Imam Ramli sebut sah untuk sah perkahwinan antara jin dengan manusia. Sah perkahwinan antara jin dan manusia. Jadi kalau kita ikut pandangan Imam Ramli, maka kalau budak kecil menyusu dengan seekor jin, maka budak kecil tersebut menjadi ibu susuan. Tinggal lagi persoalan lah, jin tu mazhab apa? Kalau mazhab Syafi'i kena 5 kali susuan lah. Kalau mazhab lain wallahu alam, kena tengok balik. Boleh
Okey, begitu. Jadi itu yang pertama, rukun yang pertama bagi susuan ialah murdi'. Mesti kita ada seorang yang menyusukan. Dan orang tu mesti wanita. Yang kedua, rukun kedua bagi susuan ialah as-sabi, budak kecil. Rukun ketiga mesti laban, ada susu. Walaupun susu tersebut dah menjadi beku, dah dibuat keju, dibuat macam-macam benda lah. Tidak ada masalah. Yang pentingnya bila dibuat sesuatu yang lain, susu ibu dibuat sesuatu yang lain untuk menyebabkan berlakunya at-tahrim, iaitu untuk menjadikan anak yang minum menjadi anak susuan kepada ibunya, mesti barang yang lain yang dibuat daripada susu tu, barang itu masih kekal warna susu ataupun bau susu ataupun rasa susu. Begitu. Contoh, ini susu. Contoh ni susu. Susu cair. Saya ambil susu ni, saya buat keju. Keju tu mesti ada salah satu sifat susu ni. Sama ada bau ataupun rasa ataupun warna. Sama ada bau susu tersebut. Contoh kita ambil bau. Bau susu tersebut lebih kurang daripada campuran-campuran lain ataupun bau-bau yang lain. Yang penting ada bau sikit. Bau susu ni. Bau susu asal. Ataupun rasa. Walaupun rasa tu maghlub. Maghlub ni maknanya dikalahkan oleh rasa yang lain. Rasa campuran-campuran yang lain. Yang penting ada rasa susu sikit. Susu asal. Okey, ketika itu kalau budak kecil tu makan benda keju ni, contohnya, yang mana keju tu dibuat daripada susu ni, maka kalau makan cukup 5 kali, budak itu juga akan jadi anak susuan kepada pemilik susu. Kepada pemilik susu. Begitu cerita dia. Menarik cerita dia. Tu. Ada beberapa poin yang kita tak baca kat bawah ni, kita baca sikit. Sababu tahrimi anna laban al-murdi'ati yushbihu maniyyaha fil nasabi wa qad sara juz'an min ar-radi'. Cantik. Buat lagi cepat. Kita sebut tadi satu buah hadis. Hadis yang berbunyi yahrumu min ar-rada'i ma yahrumu bin nasabi. Diharamkan daripada susuan individu yang diharamkan dengan nasab. Jadi macam saya sebut tadi lah, mak saya haram bagi saya. Sebab apa? Nasab. Jadi kalau saya menyusu ketika kecil saya menyusu dengan seorang wanita tersebut juga haram bagi saya. Jadi bila nasab haram, susuan pun jadi haram. Mak saudara saya yang belah nasab haram bagi saya. Jadi kalau saya menyusu dengan seorang perempuan, perempuan tu mestilah ada adik-beradik dia. Adik-beradik dia tu dianggap sebagai mak saudara saya, mak saudara susuan, juga haram bagi saya. Jadi persoalan lah. Apa persoalannya? Persoalannya sebab apa jadi haram tu? Sebab apa kalau seseorang tu menyusu dengan seorang wanita tersebut haram bagi dia. Mana tak boleh kahwin. Lepas tu kalau sentuh tak batal wuduk dan sebagainya. Memang macam mak sendirilah. Tu. Sebab apa? Kerana susu bagi seorang wanita bau jemur. Angkatlah. Jemur dalam hujan. Musim-musim hujan ni jemur dalam hujan boleh. Dia cepat kering. Apa tadi nama? Dia lah bu hilang selalu. Apa nama tadi? Allahumma salli ala Muhammad. Susu kita, seorang budak kecil menyusu dengan seorang wanita. Akhir sekali budak kecil tu jadi apa? Ibu susuan. Budak kecil tu jadi anak susuan, mak dia tu jadi pemilik susu jadi ibu susuan. Kerana apa? Kerana susu wanita dia menyerupai air mani. Okey. Mudah-mudah bahasa ginilah. Kita ni haram dengan mak kita. Sebab apa? Sebab dalam tubuh badan kita ni ada juzuk badan mak kita. Apa juzuk tu? Air mani. Mak kita. Susu mak kita ada dalam badan kita ni. Sebab tu kita dengan mak kita haram. Begitu juga kalau kita dengan
perempuan yang lain. Disebabkan juzuk badan dia tu ada dalam badan kita, iaitu susu perempuan tu ada dalam badan kita, sebab kita menyusu dengan dia. Juga kita haram dengan perempuan tersebut. Rasa bahasa tu insya-Allah difahami lah. Boleh Okey. Kemudian satu poin lagi kita tertinggal. Kita sebut tadi rukun radha' ada 3. Yang pertama ialah murdi', orang yang menyusu, dan kita sebut mesti dia itu perempuan. Jadi persoalan, kenapa kalau lelaki menyusukan, maka lelaki tersebut tidak dianggap sebagai mak susuan ataupun ayah susuan kepada budak tersebut. Kerana susu bagi lelaki bukan disediakan untuk taghziyah, bukan disediakan untuk pembesaran, tumbusaran budak. Tidak. Maka ketika itu kita sebutkan air susu seorang lelaki, air susu dia tu disebabkan bukan disediakan untuk tumbuh saran budak kecil, maka air dia tu, air susu dia tu seperti air-air yang lain. Seperti air Milo, air sirap, air kosong. Jadi kalau kita minum air kosong tidak menyebabkan tahrim, begitu juga kalau minum susu lelaki juga tidak menyebabkan at-tahrim. Cuma lakin yukrahu lahu wa li fad'ihi nikahu man irtada'at bilabanihi kama nassa alaihi fil ummi wal buwaiti. Cumanya kekal dimakruhkan bagi seorang lelaki yang menyusukan seorang wanita. Contoh Zaid menyusukan Zainab. Zaid menyusukan Zainab. Makruh bagi Zaid berkahwin dengan Zainab. Makruh juga bagi anak Zaid berkahwin dengan Zainab. Begitu. Makruhlah, tidak haram. Sebagaimana dinaskan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i di dalam kitab beliau yang sangat agung Selesai. Okey. Al-ahkam allati tathbutu bir-radha'. Kemudian kita berpindah kepada poin seterusnya, iaitu hukum hakam yang tersabit disebabkan susuan. Jadi bila berlakunya proses susuan dengan syarat-syarat tertentu yang kita akan bincang secara agak panjang lebar, maka apa yang terhasil, apakah hukum yang terhasil? Dia ada 6 hukum. Yang pertama, tahrimun nikah ibtidaan wa dawama. Haram bernikah secara permulaan dan secara berterusan. Apa dia tahrimun nikah ibtidaan? Saya menyusu dengan seorang perempuan namanya Zainab. Kalau saya ni ceritanya saya kecil lah, contoh haram bagi saya berkahwin dengan Zainab sampai bila-bila. Haram. Okey, itu makna tahrimun nikah ibtidaan. Nak start kahwin, nak mulakan perkahwinan tidak boleh. Sebab apa? Saya ni anak susuan dia. Okey, wadawaman, maksud dia apa wadawaman? Contoh. Macam mana contoh dawaman? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tengok dah. Tahrimun nikah dawaman. Dawaman ni maknanya dia tu dah berkahwin, tiba-tiba terjadi isteri dia tu anak susuan, maka tiba-tiba akan menyebabkan nikah tu terfasakh. Allahumma salli ala. Contoh lagu mana? Contohnya begini. Contohnya saya. Contohnya Zaid. Zaid ada isteri. Dia ada 2 orang isteri. Isteri pertama umurnya 35 tahun. Isteri keduanya berumur setahun. Gitu cerita dia. Jadi isteri Zaid yang besar, yang berumur 30 tahun tu, menyusukan isteri Zaid yang kecil yang berumur setahun. Berapa kali susu? 5 kali susu. Okey. Asalnya, contohlah kita sebut anak isteri Zaid yang kecil tu nama dia Ruqayyah, yang besar namanya Zainab. Asalnya Ruqayyah tu isteri kepada Zaid.
Okay, tapi bila disusukan oleh isteri pertama yang bernama Zainab, tak, maka ketika itu Ruqayyah itu yang merupakan isteri Zaid itu telah menjadi anak susuan kepada Zaid. Asalnya perkahwinan, asalnya suami isteri, tapi bila berlakunya tahrim disebabkan ar-radha, tak, ketika itu nikah terbatal, terfasakh. Sebab apa terfasakh? Sebab sekarang Ruqayyah itu telah menjadi anak susuan kepada suaminya, terus terbatal nikah. Itu makna tahrimun nikah ibtidaan dan juga dawaman. Okey. Boleh. Okey, yang kedua jawazun nazar. Yang kedua jawazun nazar. Ibu susu boleh ambil upah tak Ustaz? Boleh, tidak ada masalah. Ibu susu boleh ambil upah. Boleh, tidak ada masalah. Yang kedua jawazun nazar. Cumanya kalau kita pergi jauh lagi, tak, dalam perkahwinan suami isteri ni, boleh jadi soalan ni nak tanya, isteri kita sendiri menyusukan anak kita, anak dia juga tak, tapi dia menyusukan anak kita. Maknanya macam mana? Allahumma salli ala Muhammad. Anak tu anak kita dengan dia lah. Tak, okey. Isteri kita menyusukan anak kita tu, isteri kita minta upah. Boleh ke tak boleh? Pada sudut hukum boleh. Tapi sebenarnya kalau kita nak ambil kira betul-betul hukum dalam hubungan rumah tangga ni, dia akan menjadi satu perkara yang sangat rigid. Satu perkara yang sangat ketat. Sangat tak comel. Sebab apa? Kewajipan lelaki kepada isteri, sehari bagi makan. Makan tu banyak mana? Ikut keadaan suami. Kalau suami susah, bagi berapa mud? Tak ingat dah. Nak jawab ni, tengok dulu sikit. Bagi, kalau suami susah, kena bagi berapa? Ni ada. Kalau susah, kena bagi 1 mud, 1 cupak sehari. Maka kalau isteri kita nak nasi, kita ambil 1 mud sahaja. Kita masak untuk dia, kita masak, tak larut sikit apa semua ni untuk hari ni. Jangan makan lebih, tak boleh. Tanggungjawab aku 1 mud sahaja sebab aku susah. Kalau senang, 2 mud 2 ni. 1, 2 nasi. 2 apa? 2 genggam ni. 2 ni. 1 mud ni. 2 mud. 2 mud kalau senang. Kalau sederhana, 1 mud setengah. Jadi isteri kita makan berapa banyak sehari? Lebih daripada kadar tu lah. Dengan belanja lagi, dengan tu lagi, dengan pakaian lagi. Kalau ikut apa yang kita buat kepada isteri kita, lebih daripada kadar yang wajib yang kita buat kepada isteri kita. Jadi isteri kita pun sepatutnya tak perlu ungkitlah perkara-perkara sebegitu. Sebab masing-masing daripada kita, selain kita menunaikan hak, banyak perkara yang kita bagi yang merupakan bukan tanggungjawab kita. Sebab kita sayang ke dia. Dan sepatutnya dia juga buat begitu pada kita. Kalau betul-betul nak main hukum, memang akan jadi akhir sekali berantakanlah rumah tangga. Tak ada sudut nak ambil apa boleh. Cuma tadilah saya sebut. Jadi perkahwinan tu jadi macam, yalah, jadi isteri tu macam orang gaji, kita pun anggap kita ni sebagai bos. Dan kita anggap dia pun macam orang gaji kita. Sebab dia pun minta upah. Tak, kita nak bagi lebih pun rasa malas nak bagi lebih untuk gaji apa semua. Tu kena ambil perhatian jugalah. Dia sampai hukum tu boleh. Okey, yang kedua jawazun nazar. Jawazun nazar maksud dia apa? Boleh lihat. Jadi mak susuan, anak susuan boleh tengok mak susuan. Tidak haram lah. Sepatutnya kita sebut sebelum ni pada awal pembahasan kitab ni dulu, mana-mana perempuan kita haram tengok tanpa hajat. Dia comel ke dia tak comel ke, tanpa hajat haram kita tengok. Tengok sesaja haram.
Cumanya bila dah jadi mahram disebabkan susuan, tidak ada masalah untuk tengoklah. Okey. Yang ketiga, jawazul khalwah, boleh duduk sekali. Jelas, alhamdulillah. Boleh duduk sekali dalam apa? Dalam satu bilik. Sepatutnya tak boleh. Tapi sebab dah jadi mahram, disebabkan susuan, maka boleh duduk sekali. Kenapa, adik? Kita habiskan sikit lagi. Yang keempat, sini adik ni main ni. Adik. Ni. Adamu naqdi at-taharah bil lams. Yang keempat, tidak batal wuduk kalau kita sentuh dia. Tak, mak susuan kita sentuh dia, salam dengan dia, tak batal wuduk. Yang kelima, ijabu gharmi al-mahri. Wajib ganti rugi mahar. Ni masalah apa ni? Wadzalika idza ardat al-kubra as-sughra kama taqaddama tafsilu fi bab as-sadaq. Ini kita dah bincang pada bab mahar. Kita ulang baliklah secara ringkas. Kalau yang kecil apa tadi? Zaid ada dua isteri. Pertama isteri besar namanya Zainab, kedua isteri yang kecil namanya Ruqayyah. Tak, kecil tu umur setahun. Jadi Zainab ni menyusukan Ruqayyah. Ketika itu Zainab bila dah menyusukan cukup 5 kali susu, maka jadilah perkahwinan antara Ruqayyah dan juga Zaid terfasakh. Ketika itu Zainab yang merupakan isteri besar yang menyusukan isteri kecil yang bernama Ruqayyah tersebut, Zainab kena bayar ganti rugi kepada siapa dia? Kepada suaminya. Kerana apa? Kerana dia telah menyebabkan suaminya terlepas daripada menyetubuhi isterinya yang kecil. Isteri yang kecil tu kalau dibiarkan masuk umur 15, umur 20, boleh lah si Zaid tu menyetubuhi Ruqayyah tu. Tapi sebab kamu bagi susu kepada isteri aku yang kecil ni, akhir sekali dia tu jadi anak susuan aku. Bila jadi anak susuan aku, terbatal nikah. Bila terbatal nikah, tak bolehlah kena setubuh dia. Dia jadi anak susuan dah mahram. Sedangkan aku bayar mahar kepada dia masa aku kahwin dulu. Jadi kamu, wahai Zainab, yang menjadi punca kepada berlakunya fasakh, perceraian antara aku dengan si Ruqayyah, mari sikit duit. Bayar mahar kepada aku. Bayar mahar kepada aku. Berapa mahar, separuh ke penuh tu, rujuk baliklah. Saya pun tak ingat dah. Kita rujuk balik, sebenarnya yang besar, yang kecil, isteri besar, isteri kecil dua-dua tu tercerai. Yang keenam, hukum yang keenam yang terjadi bila mana tersabitnya rada' ialah suqutul mahri idza irtada'at as-saghirah min na'imatin aw mustayqizatin sakitah. Ini dalam kalau tengok kembali apa yang Habib Hasan sebut, beliau ambil daripada Hasyiah Bajuri lah banyaknya. Okay. Kita baca kitab ni bukan nak suruh iktimak ke atas ini semata-mata, tak, ini sebagai permulaan, memudahkan pengajian. Rujukan utama kita kekal kitab-kitab muktabar daripada turas yang telah ditinggalkan oleh ulama-ulama kita yang muktabarin. Hasyiah Bajuri, Munil Muhtaj, Tuhfatul Muhtaj, Nihayatul Muhtaj, Al-Majmu' dan sebagainya. Kitab-kitab moden ini memudahkan pengajaran. Dan dia memang betul mudah lah. Dibahagikan satu persatu. Rukun bagi rada' ada 3 murdi'. Syarat bagi murdi' 1, 2, 3, 4, 5. Syarat bagi rada' 1, 2, 3, 4. Syarat bagi laban pula 1, 2, 3. Jadi mudah kita belajar. Tu sini. Ni tahu ikan ni. Ikan ni. Okey. Jadi yang keenam, suqutul mahari idza irtada'at as-sughra min na'imatin aw mustayqizatin sakitah. Gugurnya mahar bila mana isteri kecil menyusu daripada isteri besar yang sedang tidur, ataupun isteri besar yang sedar tapi dia diam.
Dia diam, tidak menghalang. Ketika itu gugurnya mahar siapa? Mahar si kecil. Gambarannya begini. Zaid ada 2 orang isteri. Pertama isteri yang besar bernama Zainab. Yang kedua isteri yang kecil yang berumur 1 tahun bernama Ruqayyah. Tak? Satu masa Ruqayyah ni lapar. Apa lapar? Budak. Manusia lapar lah. Tak? Nak minum susu. Dia pergi ke isteri pertama bagi Zaid. Bernama Zainab. Jadi Ruqayyah ni isteri kedua. Dia pergi menyusu dengan isteri pertama. Ketika mana Ruqayyah yang merupakan isteri kecil ni menyusu dengan Zainab yang merupakan isteri besar bagi si Zaid. Tak, ketika itu Zainab tu sedang tidur ataupun dia sedar. Cuma dia diam, buat bodoh lagu tu. Ketika mana yang kecil menyusu daripada dia. Tak, ketika itu bila 5 kali menyusu, berlaku begitu. Tak, 5 kali susuan, maka berlakulah fasakh, tercerainya hubungan perkahwinan antara Ruqayyah dan juga Zaid. Apakah punca berlakunya penceraian? Puncanya ialah Ruqayyah inilah. Tak, kamu pergi menyusu dengan si Zainab tu pasal apa? Tak, jadi kamu punca. Berlaku perceraian ni sebab kamu, salah kamu. Sebab kamu pergi menyusu dengan Zainab ketika mana Zainab sedang tidur. Tak. Jadi disebabkan kamu punca, tak, maka kamu tidak layak dapat mahar. Sebab apa? Berlakunya perceraian sebelum disetubuhi, maka tidak ada mahar. Boleh? Begitu. Sini. Tengok kat luar. Pergi. Tengok. Pergi. Tengok cepat. Sikit lagi. Syurutul murda'. Kita masuk pula kepada syarat-syarat murda'. Syarat-syarat ibu susuan. Syarat-syarat ibu susuan salasatun, ada 3. Pertama, kaunuhum ra'atan. Mesti ibu susuan itu perempuan. Maka terkeluar daripadanya lelaki ataupun khunsa. Khunsa ni seorang insan yang ada 2 alat kemaluan. Alat kemaluan lelaki dia ada, alat kemaluan perempuan dia ada. Dua-dua tu syagal. Maknanya dua-dua tu boleh bekerja dengan baik. Bertugas dengan baik. Maknanya begitulah. Jadi mesti perempuan. Terkeluar daripada perempuan, lelaki, khunsa, bahimah, binatang, jin. Jin juga terkeluar. Kita berhenti sinilah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nanti kita sambung syarat murdi', syarat ar-radhi', syarat laban dan seterusnya. Assalamualaikum.